أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang oleh Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya, kata Syekh Ibn Qasim ke? Betul tak situ? Maka atas i'timad Syekh Ramli situ. Baik. Jadi sebenarnya perbincangan kita kena tahu dulu asas perbincangan kita dia. Asas perbincangan kita adalah antara perkara yang membatalkan wudu, keluar sesuatu daripada qubul dan dubur. Okey, selesai. Lepas tu kita bincang kalau orang tu qubul dan dubur dia tertutup. Maka tertutup ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah tertutup baru. Yang keduanya tertutup asal lagi. Kalau tertutup baru tidak berfungsi, maka ada lubang yang bawah daripada pusat ke bawah, yang keluar najis melalui lubang tersebut atau keluar air kecing melalui lubang tersebut, maka ia membatalkan wudu apabila keluar sesuatu daripada lubang yang berada di bawah pusat sana. Okey, itu yang pertama. Kalaulah lubang kubur dan dubur yang asal tu memang tak ada sungguh, memang start daripada asal tak ada, dan kubur dia diciptakan pada tempat yang lain, nasallallahu salamata wal afiyah, maka kata ulama, setiap benda yang keluar daripada kubur dan dubur yang berada pada tempat yang lain yang diciptakan dia saat itu orang tu cacat, juga membatalkan wudu. Sehingga kan pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan kalau sekiranya kubur dia dan dubur dia pada semula jadi melalui mulut, contoh, dia buat begitu contoh, melalui mulut, maksudnya mengeluarkan najis melalui mulut, dan hak tu asal kejadian dia saluran pergi kat tu, sebagai contoh kan, adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak? Kata ulama batal wudu, sebab kira asal gitu. Allah Rabbi, macam-macam benda yang boleh terjadi, benda yang boleh terjadi, kecacatan manusia ni macam-macam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, maka katanya maka atas i'timad Syekh Ramli tiada batal wuduk dengan keluar sesuatu daripada mulut dan hidung dan telinga, dan atas i'timad Syekh Ibn Hajar batal wuduk dengan keluar sesuatu daripadanya. Jadi berlaku khilaf dalam masalah tu. Jadi berlaku khilaf dalam masalah tu yang kita cerita saat ni. Jadi atas i'timad ni pegangan Syekh Ramli tiada batal wuduk dengan keluar sesuatu daripada mulut dan hidung dan telinga. Dah apa dah batal. Sebab mulut pun tempat mengeluarkan sesuatu juga, contoh kita kata kohok, air liur dan seumpamanya. Hidung tempat mengeluarkan hingus. Dan atas iktimad Syekh Ibn Hajar batal wuduk dengan keluar sesuatu daripadanya. Berlaku khilaf dalam masalah ni.
Tapi macam kita khabar dah pada minggu lepas, bahawasanya benda lagu ni tak apalah kita tak tahu sekalipun. Tapi kalau para ustaz, sebab benda ni benda payah dan payah berlaku. Tapi kalau untuk ustaz, yang orang banyak tanya, kena tahulah. Sebab kadang-kadang soalan-soalan yang cukup pelik yang diajukan kepada para ustaz. Macam hamba khabar lah, sebelum daripada ni banyak macam-macam soalan-soalan pelik. Kadang-kadang soalan yang kita tidak sangka-sangka diajukan kepada kita. Tapi sebenarnya itu adalah tanggungjawab kita kena khabar. Dan kita tidak, Allah soalan ke ni pun tanya, dah leh. Tanggungjawab kita kena khabar. Dan hamba pernah ditanya soalan, Ustaz, betul ke kalau lepas jima dengan isteri kena mandi? Hamba pernah tanya lagu tu. Hamba kata, ada lagi ke zaman ni orang tak tahu mandi wajib lepas daripada bersetubuh? Hamba kata, betul lah. Lepas tu dia kata, dah kalau sebelum ni dah ingat nak mandi, tak tahu dah mandi. Dia ayat gitu jawab. Kita kata dah kalau hak tak tahu sebelum ni, kena qada balik semayang. Allahu Rabbi, di zaman kita masih lagi ada benda yang nak tahu benda pelik-pelik kan. Baik, katanya kata Syekh Ibn Qasim, adakah batal wudu dengan keluar air liur dan nafas daripada mulut, kerana bahawasanya keluar angin itu membatalkan wudu, dan batal wudu dengan yang demikian itu dalam kesudahan iskal. Kesudahan ni penghujung iskal, datang masalah sungguhlah. Kalau semua kira batal wudu dah kan, ketuk batal wudu dah, okey batal wudu dah kalau keluar angin kat mulut, sudahlah. Ya gini, masalah ni berlaku khilaf. Kita apabila berlaku khilaf ni, kita akan cari jalan mudah mana yang kata tak batal wudu, kita ambil pandangan tu. Jadi sebab tu Syekh Ibn Qasim kata, kalau kita kata batal wudu belaka benda yang keluar daripada mulut, sudah memang seteruk-teruk kemuskilan yang akan timbul daripada permasalahan ini. Okey, habis bab tu. Tak apalah, kita tak payah urang panjang-panjang, awak ni je. Katanya yang kedua, ni kita masuk dalam perbahasan yang kedua pula. Yang kedua, daripada segala sebab hadas adalah hilang akal, sebab tidur atau lain daripada tidur, seperti gila atau pitam atau mabuk atau sakit. Jadi antara perkara yang yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Kena ingat, perkataan hilang akal di sini bukanlah maksud hilang akal yang kita faham dalam bahasa kita. Kita kalau faham bahasa kata kalau hilang akal, kata hilang akal dah, maksud dia kita terus akan hukumkan dia gila. Tapi hilang akal di sini bukan bermakna khusus untuk gila. Hilang akal di sini adalah orang saat itu tidak boleh berfikir. Orang tidur hilang akal dalam bab ni. Orang pitang hilang akal, pengsang hilang akal, orang gila hilang akal. Maksudnya perkataan hilang akal ni dia lebih umum daripada gila. Salah satu daripada hilang akal dalam bab ni adalah gila, tapi bukan hanya khusus untuk gila. Antara perkara yang membatalkan wudu adalah hilang akal sebab tidur. Dia tidur lain daripada ngatuk. Dia ulama' dia buat perbezaan. Dia tidur membatalkan wudu, ngatuk tak batal wudu. Kita ngatuk kita tahulah, tapi ada istilah ngatuk yang digunakan oleh ulama' adalah kita ni tidur tapi suara yang orang cakap tepi kita masih lagi dengar tapi kita tidak faham. Waktu kodong ngatuk baru dalam istilah yang digunakan oleh ulama', maka tak batal wudu. Yang batal wudu adalah tidur, tapi tidur dengan syarat-syarat yang tertentu. Atau lain daripada tidur, contoh seperti gila batal wudu, atau pitam batal wudu, atau mabuk, atau sakit. Gila atau pitang atau mabuk atau sakit, ditulis gitu, atau sakit. Sakit je, tak ada baki. Ada? Tak ada baki. Baik. Jadi dia semata-mata sakit, ia tidak membatalkan wudu. Dia sakit yang membatalkan wudu adalah sakit yang sehingga menghilangkan kewarasan. Ada orang terlalu sakit sampai kedak sedar. Siapa kedak sedar kalau terlalu sakit, maka juga ia termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu.
bukan semata-mata sakit. Mana dalil hilang akal dengan sebab tidur dan seumpamanya ia membatalkan wudu? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawadda. Artinya bermula dua mata itu memeliharakan tubuh daripada keluar sesuatu daripadanya, maka barang siapa tidur ia, maka hendaklah ia mengambil wudu. Jadi dua mata ni dia adalah memeliharakan dubur, maksudnya pengikat kepada dubur daripada keluar sesuatu daripadanya. Kita kalau kita jaga, jadi tak keluar sesuatu daripada punggung kita mudah-mudah, tapi dang tidur tak tahu benda keluar pun, tak sedar dah. Maka barang siapa tidur ia, hendaklah ia mengambil wudu. Dan dua mata itu adalah kinayah daripada jaga. Kinayah ni maksudnya kiasan daripada jaga. Rasul kata dua mata ni dia memeliharakan tubuh daripada keluar sesuatu, maksudnya jagalah, sedarlah. Sebab tak ada, kalau orang tak ada mata, kalau kita batal sama wuduk dia, tak, bukan gitu. Perkataan dua mata yang Rasul sebut ni adalah kiasan sahaja, kiasan daripada jaga, tak tidur. Yakni bahawasanya jaga dua mata, tak tidur dua mata, itu memeliharakan ia daripada keluar sesuatu daripada tubuhnya. Dan orang yang tidur itu terkadang keluar sesuatu daripada tubuhnya padahal tiada kerasaannya, ia tidak berasa pun sebab hilang akalnya. Dan apabila sabitlah batal wuduk dengan sebab tidur, maka dihubungkan. Dihubungkan ni dalam bahasa kita dihubungkan ni maksudnya disamakan. Itu makna dihubungkan. Disamakan dengan dia gila dan pitam. Dah gila hilang akal juga, pitam hilang akal juga, dan mabuk. Dan mabuk dari kerana hilang akal sebab gila dan pitam dan mabuk terlebih teruk daripada hilangnya sebab tidur. Dah kalau hilang akal sebab tidur batal dah wudu, maka hilang akal dengan sebab gila lebih lagi batal wudu. Okey, habis. Itu maksud dia. Bermula kenyataan yang demikian itu kerana bahawasanya tidur dan barang yang dihubungkan dengan dia dengan tidur. Kena ingat perkataan bahasa Arab, perkataan kita lama kalau dihubungkan ada maksud dihubungkan di sini adalah disamakan pada hukum. Kerana bahawasanya tidur dan barang yang disamakan dengan tidur. Benda perkara yang disamakan dengan tidur, gila, pitang, mabuk. Sekalian itu adalah tempat zon. Tempat sangkaan yang kuat bagi keluar sesuatu daripada duburnya padahal tiada kerasaannya kerana hilang akalnya. Maka didirikan zon akan keluar sesuatu daripadanya pada ketika itu, pada tempat yakin akan keluarnya, hingga dijadikan dirinya hilang akal dengan salah satu daripada yang tersebut itu sebab hadas yang membatalkan wudu. Dan jika tiada keluar sesuatu daripada duburnya pada ketika itu sekalipun, kerana mengamalkan kaedah yang telah masyhur, innama niqa bil madhinnati la farqa baina wujudihi wa adamihi, yakni bahawasanya barang yang dipertambahkan dengan tempat zon itu tiada dibezakan antara adanya dan tidaknya. Maka banding yang demikian itu seperti masyaqqah dalam safar adalah seperti seperti itu tempat zon bagi ada masyaqqah pada ghalib. Maka dirikan zon akan ada masyaqqah dalam safar pada tempat yakin akan adanya, hingga apabila diperoleh safar nescaya diharuskan dalamnya berbuka puasa fardu Ramadan. Okey, gini, hamba hurah dulu, lepas tu kita baca semula. Sebab tempat yang diguna kaedah ni jadi payah sikit. Sebab kaedah ni lah yang diguna oleh ulama dalam memahami hukum. Okey, sekarang ni ulama bincang. Tengok ulama bincang kenapakah tidur ia membatalkan wudu? Okey, asal yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Okey, kenapakah tidur ia membatalkan wudu? Kerana tidur ni adalah madhinnah. Madhinnah ni tempat sangkaan yang kuat. Okey, tempat sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada dubur kita tanpa kita tahu. Keluar angin daripada dubur kita ketika kita tidur. Jadi apabila kita tidur, kita tak sedar, maka ketika tu ada sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada dubur kita. Itu yang dibincang oleh ulama. Ada sangkaan yang kuat.
Jadi kalau orang tanya kita, dah berapa tidur batal wuduk, kita jawab mana? Ada sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada punggung ketika kita tidur tanpa kita sedar. Dia katakanlah orang tu masa tidur dia tak teruh kamera kat punggung dia. Contoh. Okay, boleh faham? Dan start daripada dia tidur sampai ke dia bangun semula, dia cek balik memang tak keluar sesuatu pun daripada punggung dia. Jadi kalau gitu tak batal wuduk. Kata ulama tetap batal wuduk. Tetap juga batal wuduk. Kerana kata ulama, tidur ni adalah tempat yang sangkaan yang kuat keluar sesuatu. Ketika kita tambahkan dia dengan hukum, maka adanya sesuatu ataupun tidak mengambil hukum yang sama. Okey, boleh faham? Tak faham lagi? Okey, kita buat contoh lain. Kita buat contoh lain, dia buat perbandingan. Contoh, kenapakah orang yang bermusafir boleh mengambil rukhsah, kelonggaran? Orang musafir ada kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Kerana dia, contoh kelonggaran, boleh dia berbuka puasa, boleh sembahyang jamak, boleh sembahyang qasar. Kerana dia, kerana permusafiran ini ada madhinnatul masyaqqah, ada sangkaan yang kuat kesusahan, wujudnya kesusahan. Okey, ada sangkaan yang kuat wujudnya kesusahan ketika bermusafir, maka diberikan kelonggaran kepada dia. Ada sangkaan yang kuat. Dan kalau gitu, kalau orang bermusafir tak ada susah sikit pun. Leni kita naik kereta, kalau kereta besar-besar kok, turun daripada rumah naik kereta, tak kena sikit pun panah, pasang ekor kuat duduk dalam kereta sampai Kuala Lumpur, turun pakai masuk dalam hotel tu, tak letih sikit pun. Okey, jadi tak ada masyaqqah. Jadi apabila tak ada masyaqqah, adakah tak boleh kita mengambil rukhsah tersebut? Kata ulama tetap boleh. Kerana setiap hukum yang ditambahkan dengan sangkaan yang kuat, maka wujudnya benda tersebut ataupun tidak hukum dia sama. Okey, boleh faham? Sangkaan yang kuat pada kebiasaan orang yang bermusafir ada masyaqqah. Okey, boleh faham kan? Sangkaan yang kuat orang yang bermusafir ada masyaqqah. Ketika seorang tu bermusafir, wujud masyaqqah ataupun tidak, apabila cukup dua marhalah, tetap dia dapat mengambil rukhsah yang diberikan oleh syarak. Boleh faham? Ni sebenarnya perbahasan aras tinggi, bukan perbahasan aras rendah. Perbahasan aras tinggi. Okey. Sama juga dengan masalah kenapa kau tidur ia membatalkan wuduk? Kerana ada sangkaan yang kuat. Ada sangkaan yang kuat tidur keluar sesuatu daripada dubur. Ketika kita tambahkan hukum dengan sangkaan yang kuat tersebut, sama ada wujud ataupun tidak, tetap ia membatalkan wuduk. Jelas tak kan? Wujud ataupun tidak keluar sesuatu, tetap ia membatalkan wuduk. Sama dengan masalah permusafiran saat ni. Allah Rabbi. Maka itu tengok bermula kenyataan yang demikian itu. Tengok kita tengok kita huraikan benda yang di kamus ni. Kenyataan, apa kenyataan penjelasan yang demikian itu. Gini penjelasan dia. Kerana bahawasanya tidur. Tidur dan barang yang dihubungkan dengan tidur, perkara yang disamakan dengan tidur, gila, pitang. Tidur. Tempat zan mana? Tempat sangkaan yang kuat bagi keluar sesuatu daripada duburnya. Tidur dan seumpama tidur, gila, pitang, adalah tempat sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripada duburnya, padahal tiada kerasaan, dia tak sedar, tak berasa benda tu keluar. Sebabnya kerana hilang akalnya, maka didirikan, diletakkan, atau makna diletakkan zan, sangkaan yang kuat akan keluar sesuatu daripadanya pada ketika itu. Panjang. Didirikan sangkaan yang kuat keluar sesuatu daripadanya pada ketika itu, ketika tidur, ketika pesang. Didirikan sangkaan yang kuat tu pada tempat yakin akan keluarnya. Sangkaan yang kuat tak mesti keluar, tapi diletakkan pada tempat yakin keluar sebab batal wuduk. Hingga dijadikan dirinya hilang akal, diri hilang akal dengan salah satu daripada yang tersebut, tidur, pitang, semua sekali itu, sebab hadas, sehingga kan dijadikan benda ni
Diri hilang akal kerana tidur. Diri tidur, diri gila ni sebab hadas yang membatalkan wudu. Walaupun pada asalnya sangkaan yang kuat saja, tapi dijadikan sangkaan yang kuat seperti yakin. Akhirnya benda tu menjadi sebab perkara yang membatalkan wudu. Dan jika tidak keluar sesuatu daripada tubuhnya pada ketika itu sekalipun, tetap batal wudu. Kerana mengamalkan kaedah yang telah masyhur. Ini kaedah yang telah masyhur, innama niqa bil madhinnati la farqa baina wujudihi wa adamihi. Maksudnya bahawasanya barang yang dipertambakkan, barang yang diikatkan dengan tempat zon itu, dengan tempat sangkaan kuat itu, diikatkan dengan sangkaan kuat. Jadi hukum ni diikatkan dengan sangkaan kuat. Batal wudu sebab tidur, sebab benda kerana sangkaan kuat keluarnya sesuatu daripada tubuh. Jadi hukum ni ditambahkan dengan sangkaan kuat. Maka tidak ada perbezaan antara adanya dan tak adanya. Keluar sungguh ke tak keluar sungguhnya, tak ada beza, tetap batal wudu. Okey, jelas tak? Jelas kan? Faham? Maka banding ni bandingan. Kalau kita nak bandingan, yang demikian itu seperti masyaqqah. Masyaqqah ni kesusahan. Kita guna perkataan masyaqqah, minta maaf tak boleh mari ada masyaqqah sikit. Sebenarnya bahasa Arab masyaqqah ni makna kesusahan. Kesusahan di dalam safar. Kesusahan dalam safar ni adalah safar itu tempat zon, tempat sangkaan kuat bagi ada masyaqqah pada ghalib. Tempat zon, tempat sangkaan kuat, ada masyaqqah, ada kesusahan pada ghalib, pada kebiasaan. Kebiasaannya orang musafir ada kesusahan lah. Maka diletakkan zon, sangkaan yang kuat, akan ada masyaqqah dalam safar pada tempat yakin adanya ada masyaqqah. Hingga apabila diperoleh safar, apabila ada je permusafiran, terjadinya permusafiran, nescaya diharuskan dalamnya berbuka puasa fardu Ramadan pada siang hari walaupun tidak susah, dan mengqasar sembahyang walaupun tak susah. Sebab sangkaan yang kuat saat itu didirikan pada tempat yakin. Maka ada dia ke tak ada dia ke, tetap boleh kita mengambil kelonggaran yang diberikan oleh syarak bagi orang yang bermusafir. Dan jika tidak ada masyaqqah sekalipun, maka seperti demikian itulah tidur. Dan barang yang dihubungkan, apa maksud barang yang dihubungkan? Barang yang disamakan dengan tidur. Pitang sama. Okey. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala kata lagu mana, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Kalau sekiranya mu bermusafir pada muka bumi, maka tidak mengapa kamu qasarkan sembahyang, hak 4 buat 2, sekiranya kamu takut orang kafir mengfitnahkan kamu, menyusahkan kamu, dia takak kamu kalau berbimbang. Orang kafir menyusahkan kamu, memfitnahkan kamu. Jadi boleh mu qasar sembahyang sebab nak cepat-cepat, tapi tetap kena sembahyang. Tapi mu boleh qasar sembahyang. Okey, diberi kelonggaran. Di zaman Sayyidina Umar, habis negara Arab boleh kepada Islam, bahkan sebahagian daripada negara-negara bukan Arab juga boleh kepada Islam. Ketika tu manusia aman untuk berjalan. Tak ada orang kafir mengganggu orang Islam, tawang orang Islam, mencolek orang Islam, bunuh orang Islam, ambil harta orang Islam, tak ada dah. Maka ada seorang mari jumpa dengan Sayyidina Umar. Bukankah, dia kata, bukankah Allah Ta'ala khabar boleh qasar sembahyang kerana bimbang, takut orang kafir? Jadi susah kan kita kan ketika tu. Sekarang ni kita aman dah, tapi berapa boleh kita qasar sembahyang? Maka kata Sayyidina Umar kepada orang tu, dulu aku pun muskil sebagaimana mu muskil juga, dan aku tanya Rasulullah benda soalan yang mu pernah tanya aku ni. Kan kita ni okey dah ni Rasulullah kan, tapi boleh kau qasar sembahyang? Kata Rasulullah, itu adalah sedekah yang Allah Ta'ala sedekahkan kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Benda yang kita faham, setiap perkara yang disyariatkan perkara tersebut kerana ada sangkaan yang kuat berlakunya sesuatu perkara. Okey, boleh faham? Setiap hukum yang ditambahkan dengan sangkaan yang kuat berlakunya sesuatu perkara, jamak dan qasar sembahyang, diberikan hukum tersebut kerana ada sangkaan yang kuat. Susah dengan orang kafir lagi, dengan tu lagi, dengan ni lagi, susah, maka diberikan hukum tersebut. Maka wujud dia ataupun tidak, tetap seorang tu boleh mengambil hukum itu. Sama juga dengan masalah tidur.
yang membatalkan wudu. Kita nak mudah gini, ya kita nak mudah je. Tidur batal wudu, selesai. Tak ada dah. Cuma hak yang duk fikir panjang lebar ni adalah para alim ulama. Sebab benda jadi gini. Baik. Melainkan benda pengecualian tidur tidak membatalkan wudu, tidur orang yang duduk yang menetapkan ia akan maq'adnya. Maq'ad ni papang punggung pada tempat kedudukannya, pada lantai, maka tiadalah batal wudu dengan dia. Sama ada tempat kedudukannya itu bumi, tanah, atau belakang tunggangannya, atas kenderaan, atau lainnya. Dan jikalau tidur ia dengan bersandar kepada sesuatu, sekira-kira jika dihilangkan tempat kesandarannya itu, nescaya gebohlah ia sekali pun tak batal wudu. Ia tidak atas kursi nyanda. Kalau buat lari tempat nyanda, geboh dia tak batal. Sebab dia kira tidur yang dia merapatkan papan punggung dia di lantai. Katanya kerana diamankan, benda diamankan, amang ni maksud dia kerana amang ni selamatlah, terjagalah, atau makna aman, terjaga daripada keluar sesuatu daripadanya, sebab dia telah menutupkan tubuh dia dengan cara duduk. Baik, maka tiadalah ia tempat zon, tempat sangkaan kuat bagi keluar sesuatu daripadanya pada ketika itu. Dan tiada kebilangan, tiada dikira bagi ihtimal ada kemungkinan keluar angin daripada kubulnya pada ketika itu, kerana yang demikian itu nadir juga. Tak ni kita dah cerita bab dubur dah. Kalau kubur kan ada kau mungkin kau boleh keluar angin. Oh jarang benda tu berlaku. Tak ambil kira, tak boleh nak buat hukum. Okey, gini sebenarnya benda hak ni yang dibincang oleh ulama fiqh secara panjang lebar. Tapi pada asalnya hukum ni pada asalnya adalah, kita kena ingat hukum pada asalnya diambil daripada Quran dan hadis mengikut kefahaman ulama muktabar. Ni tiga asas. Ambil daripada Quran dan hadis menurut apa yang difahami oleh ulama muktabar. Sekarang ni dalam hadis, ada hadis yang menceritakan tentang kewajipan berwudu ketika seorang tu tidur. Antaranya hadis al-ainan wika'us sahih. Dua mata ni adalah penambak kepada dubur. Faman nama falyatawadda. Sesiapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Hadis ni ada sebahagian daripada ulama menilai sebagai hadis dhaif. Namun di sana ada hadis yang sahih, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud perkataan Rasulullah, diberi kelonggaran kepada orang yang bermusafir 3 hari 3 malam untuk dia menyapu di atas khuf, manakala orang yang bermukim sehari semalam. Okey, boleh faham? Orang yang bermukim sehari semalam. Tetapi benda tu tidak diberikan kepada orang yang berjunub. Kalau dia berjunub mesti dia kena cabut. Okey, ni maksud daripada hadis. Saya lupa lafaz hadis secara tepat. Tak mari lafaz hadis. Yang mana sapu di atas khuf adalah kerana qada hajat dan kerana tidur. Sapu di atas khuf adalah kerana qada hajat dan kerana tidur. Ni yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang melupa lafaz hadis yang lebih tepat. Maka berpandukan kepada hadis tersebut, kata ulama, tidur membatalkan wudu. Okey, selesai. Ni asah dia. Lepas tu di sana ada pula hadis yang menceritakan bahawasanya satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lewat untuk sembahyang isyak. Sahabat Rasulullah lepas sembahyang maghrib bersama dengan Rasulullah, ada sebahagian tak balik. Ada sebahagian tak balik, tunggu di masjid Rasulullah untuk sembahyang isyak berjemaah bersama dengan Rasulullah. Sebab di antara maghrib dengan isyak adalah suatu hak yang pendek. Macam kita mari sembahyang maghrib berjemaah di masjid, lepas tu kita tunggu pula sembahyang isyak. Ni sebenarnya perbuatan yang pernah dilakukan oleh sahabat. Cuma kita memenuhkan ruang di antara maghrib dengan isyak dengan majlis ilmu. Sebenarnya benda yang dilakukan oleh sahabat. Jadi tunggu sampai waktu isyak, Rasul nak keluar. Sampainya berlalu 1/3 malam, lebih kurang dalam pukul 10.30 lah tempat kita, lebih kurang gitu lah. Barulah Rasul keluar. Semasa sebelum Rasul keluar, dah lama Rasul nak keluar, sahabat dah nunggu sampai ke tidur, sampai hatta takhfiqa ru'usum, sampai ke kepala ni rapat di dada.
dan ada sebahagian berdengkur, tidur dalam keadaan duduk. Apabila Rasulullah keluar sembahyang, maka mereka bangun tanpa mengambil wuduk. Bangun tanpa mengambil wuduk. Maka berpandukan kepada hadis ini, ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidur yang rapat papan punggung ia tidak membatalkan wuduk. Okey, sekarang ni ada hadis menyatakan tidur batal wuduk. Ada hadis sahabat tidur tapi tidak mengambil wuduk, jadi bermakna tidur tidak membatalkan wuduk. Dah beza lagu mana ya? Oh, sahabat tidur dalam keadaan duduk, jadi duduk ni tertutup punggung. Oh, jadi bermakna tidur ni sebab batal wuduk kalau kita kaji secara mendalam, kerana benda ada sesuatu yang akan keluar daripada punggung kita, ada sesuatu yang akan keluar daripada punggung kita tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Oh, gitu rupanya. Okey, tengok ulama kaji Oh, gitu rupanya. Sebab itulah kalau tutup molek punggung, contoh kita tidur duduk, tidak mungkin ada keluar sesuatu daripada punggung pada kebiasaannya, maka dah batal wuduk. Oh. Okey, boleh faham kan? Ni ulama kaji dah. Adakah mesti setiap orang tidur keluar belaka dalam punggung daripada punggung dia? Tak semesti. Orang tidur datang tak semesti. Bukan semua orang yang boleh keluar belaka daripada punggung dia. Betul tak gitu? Kadang-kadang orang yang sedar lagu ni pun kadang-kadang nak ketuk nak lepas, kena pergi klinik dulu. Betul tak gitu? Orang kan gitu kan, ada orang nak ketuk mari klinik. Betul tak gitu? Ada kaki gitu kan. Jadi maksudnya orang sedar sendiri pun bukan semua orang yang boleh mengeluarkan angin daripada punggung dia. Dan mana pas klinik awak ni 3 hari dah nak ketuk, sakit nak ketuk. Hamba pernah jumpa tak ni? Pernah ada jumpa ki? Hamba pernah jumpa orang ni nak ketuk. Oh, jangan main. Jadi bukan semua orang yang tidur saat itu keluar. Oh, jadi kalau gitu kata ulama, bermakna tidur ni batal wuduk kerana ada sangkaan yang kuat aja keluar, bukan mesti keluar. Tengok ulama kata dah kalau gitu dah keluar sungguh dah batal wuduk. Contoh macam kita kata saat ni tak kamera apa semua sekali. Gini ulama kata tak hukum batal wuduk juga. Dah apa pun kata batal wuduk juga kalau memang dah keluar sungguh. Gini kita ada satu kaedah, setiap hukum yang ditambahkan dengan benda sangkaan yang kuat terjadi sesuatu, maka sama ada terjadi ataupun tidak, tetap dia mengambil hukum yang sama. Okey jelas tak? Ni yang dibincang oleh ulama. Jadi apabila kita faham lagu ni, baru mudah sikit kita nak faham apa yang disebut dalam kitab ni. Allah Rabbi. Apa kalau bab kitab pada kitab awak payah-payah ni cari nafas panjang umur. Tarik nafas panjang tapi kena molek orang wei kitab kita payah-payah umur. nak macam benda pengajian di bawah Jabatan Agama Islam. Spike tu kan. Kita ambil kita wei kitab Usuluddin payah kok. Kalau kita nak kita mudah-mudah ke. Jadi tarik nafas panjang sungguh syawal. Nak huram benda yang payah Okey. Waalaikumsalam. Jadi masalah sangkaan memasuki itu dia yang terkait ke waham ke tak ada waktu dia zon ni sangkaan yang kuat. Ya syok ni 50-50. Waham ni bawah daripada 50. Dia zon ni sangkaan yang kuat. Jadi maknanya zon bukan waham. Bukan zon, sangkaan yang kuat. Ada sangkaan yang kuat terkeluarnya sesuatu. Baik. Katanya ada pun tidur orang yang tiada menetap ia akan maq'adnya. Maq'ad ni tempat duduk tempat duduk punggung tidak menetapkan akan maq'adnya pada tempat kedudukannya atau menetapkan ia akan dia, tetapi adalah ia kurus sekira-kira adalah antara maq'adnya dan tempat kedudukannya itu renggang, kurus sangat. Jadi dia duduk pun ada saluran yang boleh keluar angin. Jadi dia saat ni tu kalau dia nak ketuk pun dah ada benda-benda, duduk pun dah agak pakai pun lepas gitu je. Kena ayat kurus sangat. Contoh. Baik.
tetapi terangkat atau tiada ia keruh tetapi terangkat ni tinggi maq'adnya, punggung dia daripada tempat kedudukannya dahulu daripada jaga dengan yakin, terangkat punggung dia sebelum daripada dia sedar. Jadi dia sedar punggung terangkat dah itu maksud. Dan tidur orang yang bertelentang, semua jenis tidur ni maka batal dengan dia wuduknya. Dia sebenarnya masalah tidur ni, masalah tidur buat kesimpulan sikit masalah tidur. Masalah tidur ulama berbeza kepada 3 pandangan. Ulama fiqh. Ada kata semua jenis tidur batal ke wuduk. Dak kira tidur rapat papa punggung ke dak ke batal ke wuduk. Ini satu pandangan. Pandangan yang kedua, semua jenis tidur dak batal wuduk. Pula dah. Ini pandangan yang kedua. Tapi jangan tidur start daripada maghrib sampai ke subuh. Ataupun isyak sampai subuh tu batal tu. Ni kalau tidur di antara maghrib dengan isyak, jadi lepas main maghrib ngatuk tidur kejap, lepas tu bangun, nak main isyak pula. Ada pandangan yang mengatakan tak batal wudu, tak kira tidur mana pun. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiga, ada kala batal wudu dan ada kala tidak batal wudu. Ada pandangan yang kata semua jenis tidur tak kira tidur warna pun asal kata tidur batal wudu. Ada pandangan ulama fiqh mazhab. Dan pandangan ni kuat juga pada setengah daripada mazhab. Teman lupa pandangan mazhab mana, melupa tak teringat mazhab mana. Ada pandangan yang kedua kata semua jenis tidur tak batal wudu. Ada hak yang kata semua jenis itu batal wudu. Hak yang tiga, ada tidur batal wudu, ada tidur tak batal wudu. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata ada tidur batal wudu, ada tidur tak batal wudu. Hak batal wudu, hak yang tidak tetap rapat papan punggung di latar. Hak yang batal wudu, hak yang tidak tetap papan punggung di latar. Hak tak batal wudu, hak yang tetap papan punggung di latar. Okey, B. Katanya, dan keluar dengan kata tidur dan mabuk itu ngantuk, dan permulaan mabuk, dah mabuk permulaan baru, maka tiadalah batal dengan dia wudu, kerana tiada hilang dengan dia akal, masih lagi boleh berfikir. Bermula perbezaan antara tidur dan ngantuk, bahawasanya yang ngantuk itu mendengar ia akan perkataan orang yang berkata di sisinya, dan jika tiada faham ia akan perkataannya sekalipun. Dengar orang cakap, aku dengar muda cakap selesai tepi aku saat ni, tapi aku tak tahu mu kata benda pun tak tahu, benda mu kata pun tak tahu, sebab ngantuk sangat. Baik, ada pun orang yang tidur maka tiadalah ia mendengar akan dia. Ia tak dengar lah kalau tidur. Dan jikalau syok seorang, adakah tidur ia atau ngantuk, atau adakah tidur ia dengan meletakkan maq'adnya pada tempat kedudukannya atau tidak, atau adakah terangkat maq'adnya daripada tempat kedudukannya dahulu daripada jaganya, atau terangkat ia kemudian daripada jaganya. Kita kalau misalnya kita tidur duduk gini, tiba kita sedar punggung kita terangkat dah, batal wudu. Tapi kalau kita sedar lepas tu baru terangkat punggung, tu tak batal wudu, sebab terangkat punggung ketika kita sedar. Cuma dia syok, aku terangkat punggung ni sebelum aku jaga ke selepas daripada aku jaga? Baik, nescaya tiadalah batal wuduknya dengan dia. Inilah sekaliannya pada wuduk kita. Sekali lagi ada pun orang yang tidur, bukan mana, dan jikalau syok seorang, adakah tidur ia atau ngantuk? Syok ni aku tidur ke tak tidur? Kadang-kadang kita ni mari awal sembahyang subuh, nak sembahyang subuh mari awal, Allah ngantuk sangat tak mau tidur, tapi nak guling kejap aja, nak guling kejap aja. Lepas tu kita rasa macam nak tidur, bangun rasa segar, ke aku tidur kedok, tidur kedok Okey, soalannya batal tak wudu, main dah syok rasa macam tidur, kedok macam main duk gitu. Siapa biasa tak gitu? Kedok biasa. Kita kan biasa bangun awal gitu lah. Biasa kalau kita bangun awal, kalau rasa letih kan, kita nak rehat je, kan nak tidur pun. Bangun tidur kedok aku saat ni tidur kedok aku saat ni. Kita main gitu. Okey, jadi bermakna kita syok tidur. Jadi apabila syok tidur, maka bermakna kita syok berlaku perkara yang membatalkan wudu. Sedangkan wudu yang ada pada kita adalah hal yang diyakini, maka tak batal wudu. Okey, boleh faham kan? Syok berlaku perkara yang membatalkan wudu, ia tidak membatalkan wudu.
maka boleh kita semayang dengan wuduk tersebut. Dan kalau pada hakikatnya kita tidur, semayang kita mana? Tetap sah. Bukan pada hakikat kita tidur, betul pada hakikat kita tidur, tapi kita tidak tahu bahawa kita tidur. Kita tidak dibebankan untuk mengetahui perkara yang tidak mampu untuk kita tahu. Okey, boleh faham? Jelas kan? Adakah kita dibebankan untuk mengetahui perkara yang kita tidak mampu untuk kita tahu? Tidak. Kita mengambil hukum apa yang zahir bagi kita. Kita tengok air, suci lagi menyucikan, kita pun ambil air semayang, kita wudu, lepas tu kita semayang. Pada hakikatnya orang pacau kecing dalam, kita tak tahu dah semayang kita mana, dah kita tak tahu nak buat mana. Tak ada masalah lah. Kita buat apa yang zahir bagi kita. Jelas tak? Okay, habis. Katanya mana tak jumpa dah bunyi orang bang dah tak? Dan jika syok sana ya. Dan jikalau syok seorang, adakah tidur ia atau ngantuk? Satu masalah. Atau adakah tidur ia dengan menetapkan maq'adnya pada tempat kedudukannya atau tidak? Tidur ni rapat bangun gedok kedua. Atau adakah terangkat maq'adnya, punggungnya daripada tempat kedudukannya dahulu? Dia maq'ad, dia boleh letak makna punggung dan boleh letak makna tempat duduk. Boleh belaka. Tempat duduk ni latar dah, dia boleh guna belaka makna dua-dua. Adakah terangkat maq'adnya daripada tempat kedudukannya dahulu daripada jaganya, atau terangkat ia kemudian daripada jaganya? Okey. Terangkat punggung ni lepas bangun dah ke ataupun sebelum bangun? Baik. Nescaya tidaklah batal wuduknya dengan dia, sebab tidak diyakini berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Inilah sekaliannya pada wuduk kita. Wuduk kita begini adapun wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wuduk sekalian Nabi, maka tidaklah batal ia dengan tidur mereka, kerana tiada yang tidur daripada mereka itu hanya mata mereka jua. Kan dalam hadis kata ketika Rasul lepas daripada semayang, maka kata Aisyah lagu mana Rasulullah, mu tidur dulu ke sebelum daripada mu semayang? Kata Rasulullah, tak ada masalah. Mata aku dia nampak tidur, tapi pada hakikatnya hati aku tidak tidur. Hati para Nabi adalah jaga. Maka sebab itulah kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur mereka tidak membatalkan wuduk. Adapun hati mereka itu adalah ia sentiasa jaga, tiada ia tidur. Maka mendapat ni dia sedarlah akan barang yang keluar daripadanya, dia tahu. Baik. Dan yang ketiga, daripada segala sebab hadas, bertemu kulit laki-laki yang wadih dengan kulit perempuan yang wadih. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang ni ada tentang dari haram, bukan boleh dari halal. Apa hukumnya, apa yang perlu dilakukan sekiranya dia termakan? Okey. Jadi sekarang ni viral daging import haram ditukar kepada halal. Punca daripada sebahagian daripada peniaga-peniaga ingin mengambil keuntungan, sehingga kan sanggup dia melakukan hal tersebut. Lepas tu toke-toke besar daripada Cina, toke-toke besar pok Cina pula. Cina dah kira halal haram. Dia kira benda, dia kira tu je, asal boleh untung dah kira lah. Okey, masalah kita ni, kita yang makan tu lagu mana? Dah kalau kita tengok berkontainer tu, siapa Terengganu, tahu berapa kali kita makan pun tak tahu. Okey, apakah hukum? Hukumnya adalah dimaafkan kalau kita makan tanpa sengaja. Kerana benda? Kerana Allah Ta'ala kata dalam Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, mu janganlah ambil kesalahan kepada kami jika kami lupa ataupun kami tersalah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaafkan untuk umatku apa yang terjadi kerana terlupa, kerana tersalah, dan apa yang dipaksa mereka itu ke atasnya.
Kalau benda yang terjadi kerana terlupa, tersalah, dimaafkan. Jadi kita tak tahu salah kita makan, kita tak tahu maka dimaafkan, tak ada masalah. Cuma lepas daripada ni tak boleh kita makan. Sebab kalau kita tahu benda tu sungguh benda daging yang tidak halal, kalau kita tahu syarikat yang tukar status yang haram kepada halal tu jual daging syarikat tu, maka tak boleh dah kita beli daging tu lah ni. Tapi kalau sekiranya kita pergi kedai, kita tanya daging dia kata daging import, dia kata daging import, lepas tu daging import cak benda, contohlah kita kata contoh, dia kata tak tahu cak benda, boleh tak kita makan? Pada zahirnya boleh makan, tak ada masalah. Sebab benda, sebab daging import ada hak yang halal, ada hak yang haram. Maka jelas kan? Ataupun adakah kita di kedai saat ni tu kena tanya dulu, lembu ni membeli mana beli dengan tok perai tu, dah dia meleh ke tak? Ada syarat kita tanya. Dah ayam ni siapa meleh? Cina ke Melayu meleh? Ada syarat, ada syarat. Kalau kita jumpa daging di dalam kawasan orang Islam, walaupun kita tidak melihat ada orang sembelih daging lembu tersebut, tapi ada daging hak yang siap apa semua sekali dah, maka hukum dia adalah boleh makan. Berbeza kalau daging saat itu berada di dalam negeri orang kafir. Okey je lah hang. Dah kalau dia makan pula, saat ni kita khabar dah, kita tanya dah, kita ingat tak ada masalah dah ni, tapi termakan pula. Termakan tak ada masalah, dimaafkan. Makan banyak mana pun dimaafkan. Allahu Rabbi. Dia benda yang haram ni bukan kata hak import, hak tempatan pun ada kau. Nya godok lembu orang pecah perut, dia ambil buat lari perut, nya pergi jual dak sekarang. Jangan main sungguh. Hamba balik motor tua, motor tua jeka. Hamba dulu hamba jaga juga makan. Tanya kau, kalau kawasan negeri luar ni kita berhati-hati juga. Beli mana daging lembu Mak tua kata beli kat orang tu lah. Orang tu bagus dia, sebab kita beli situ sama. Hari tu sekali dia suruh hamba bawa kereta pergi sekali dengan dia. Hamba pun tengok orang jual daging. Allah kata tak lulu orang jual daging gini. Muka kerong kali keruh kali tak lulu. Bila kita nak kata ke dia, takut rasa ni pula. Kita pun makan lah. Duk dalam berapa bulan lepas tu tahu dia kata tu hak yang kita beli daging lembu tu kena takak baru ni, sebab dia curi lembu orang. Tu dia kata padang pun. Jadi aku pun makan gak sebelum ni. Dan orang ni dimaafkan. Nak orang ni bukan kita tahu kan. Wallahu a'lam. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi soalannya orang yang masuk hospital kena tebuk sepatu tubik najis semua kan, daripada saluran dia, daripada wayar dia tu. Lepas tu nak semayang, adakah kena wudu ataupun kena tayamum? Okey, sekarang ni kita tengok wudu ni kerana benda, kerana tayamum ni kerana benda sebenarnya. Kerana tayamum kerana tak ada air. Okey, air ada. Tayamum kerana sakit tidak boleh guna air, jadi dia boleh guna dah air. Kalau tebuk di perut, nasallallahu salamat wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Baik. Jadi tak ada masalah nak guna air di muka, nak guna air di tangan, kepala dan kaki, maka tetap dia kena ambil wuduk seperti biasa. Dia tak boleh tayamum. Kalau dah alih kena air, kalau kena air bertambah sakit, lambat baik, akan berlaku kecacatan sebagai contoh. Okey, barulah boleh dia bertayamum kerana sakit. Nampak tak kan? Jelaslah. Okey, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.